Pakatan Nasional ini majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas mingguan 058. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama sepanjang minggu ini. Pembangkang perlu bersatu dalam khemah besar, perlu bersungguh mencari kerajaan. Najib tuduh bersatu berniat jahat Hayat UMNO akan ditamatkan. Perikatan Nasional serta EPH dalam PRN Johor, apa komen Majlis Presiden? Assalamualaikum dan salam bahagia. Pengerusi Gerakan Anti Rasuah Nasional Garas, Dr. Maimunah Sarjan menyifatkan kemerosotan negara untuk Indeks Persepsi Rasuah CPI bagi tahun 2021 adalah satu keputusan memalukan dan menjengkelkan seluruh rakyat Malaysia. Katanya kajian dapatan yang dikeluarkan oleh Transparency International TI itu bukan sahaja memalukan rakyat, malah imej kerajaan di mata dunia. Katanya keputusan tersebut menunjukkan Malaysia sedang menuju ke arah kemerosotan daripada segi membanteras rasuah, menyokong hak asasi manusia dan demokrasi secara keseluruhannya. Tambah beliau, kedudukan Malaysia terus merosot iaitu di tangga 62 daripada keseluruhan 180 negara dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI 2021 amat menjengkelkan dan pastinya ini amat mengecewakan rakyat Malaysia. Antara menjadi penyebab utama menyumbang kepada kemerosotan Malaysia dalam CPI 2021 adalah tindakan terpilih dan berhati-hati oleh pihak kerajaan dalam membendung aktiviti rasuah politik yang semakin membarah dalam masyarakat. Selain itu, katanya kemerosotan CPI negara juga terjadi akibat kegagalan berterusan pihak kerajaan dalam mengukuhkan hak asasi manusia di peringkat Parlimen. Mengulas lanjut, Maimunah berkata isu Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mengenai integriti telah menambah luka kemerosotan Malaysia dalam CPI 2021. Malahan menjadikan SPRM seolah-olah sebuah institusi yang benar-benar tidak bebas di samping kurangnya keterusan dalam hal berkepentingan awam. Pemimpin PAS di negeri Kelantan menafikan dakwaan bahawa pembalakan haram menjadi punca harimau masuk ke perkampungan orang asli di Gua Musang. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata tanggapan tersebut tidak betul. Dia berkata harimau memasuki kawasan perkampungan bukan kerana penebangan hutan, sebaliknya menurut Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan yang menyebut harimau masuk ke kampung kerana berpenyakit. Sejak Disember tahun lalu, kira-kira 305 keluarga orang asli di Pos Bihai diancam berada dalam ketakutan susulan ancaman harimau. Pada 7 Januari lalu, lelaki orang asli maut di baham harimau di Kampung Sau dekat Pos Bihai. Baru-baru ini ketakutan yang sama turut dirasai penduduk di Pos Ber apabila harimau belang juga dipercayai muncul di kawasan penempatan itu. Menjawab persoalan tentang aktiviti pembalakan, Datuk Muhammad Amar berkata pembalakan haram bukan saja berlaku di Kelantan, malahan turut dihadapi oleh seluruh negeri di Malaysia. Malah kerajaan Kelantan mengakui terdapat aktiviti penerokaan dan pembalakan haram yang berlaku di hutan di negeri itu namun dalam keadaan yang tidak serius. Dalam perkembangan lain, Gabungan Persatuan Orang Kelainan Upaya OKU telah menggelar Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun sebagai tidak berhati perut susulan pelaksanaan projek rintis pembayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM secara tanpa tunai atau JKMP. Jurucakap Persatuan OKU Francis Siva berkata pihaknya mahu program JKMP yang bermula Februari tahun lalu dimansuhkan kerana membabitkan pemotongan 50% bantuan sehingga membebankan golongan terbabit. Tegasnya pelaksanaan JKMP itu menindas golongan OKU kerana menyekat kebebasan mereka untuk berbelanja melalui wang bantuan yang diterima. Kritikan terhadap program yang diadakan secara rintis selama 6 bulan itu termasuk menghadkan kedai yang boleh dibeli oleh pengguna yang akan membebankan orang kurang upaya serta tidak melibatkan masyarakat sebelum ia dilaksanakan. Mereka menyifatkan JKM tanpa tunai menyusahkan dan Menteri Rina Harun sebagai tidak berhati perut dengan mereka. Selasa lalu, kira-kira 50 ahli mewakili Gabungan Persatuan OKU dari seluruh negara berkumpul di lobi Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga KPWK di Putrajaya untuk menyerahkan memorandum kepada Datuk Seri Rina Harun. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof yang menerima memorandum terbabit.
Timbalan Pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Johor, Zulkifli Ahmad menyeru semua parti pembangkang yang mahu bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Johor agar berada dalam satu blok bagi mengelak berlakunya pertembungan tiga penjuru atau lebih. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Iskandar itu berkata, jika semua parti pembangkang dapat bergabung dalam satu blok, ia akan mengurangkan pertembungan dan hanya melibatkan pembangkang, Barisan Nasional BN serta Perikatan Nasional PN. Kesepakatan itu amat diperlukan kerana pertembungan antara parti pembangkang merugikan malah berkemungkinan menipiskan peluang untuk menang. Ia termasuk Parti Pejuang Tanah Air Pejuang atau Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda sekiranya mereka mahu bersama. Konsep khemah besar penting bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Justru khemah yang sedia ada dengan kehadiran 4 parti pada masa ini usah diruntuhkan. Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar pula berkata, pendekatan politik yang diluluskan melalui retreat Pakatan Harapan PH di Port Dickson perlu disertai lebih banyak parti politik yang lain. Untuk rekod buat masa ini, PH dianggota EPKR, Amanah, DAP dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO. Ketetapan Port Dickson pada 9 April 2021 yang menggembling kekuatan seluruh blok pembangkang mengambil pendirian yang terbuka untuk berunding dan bekerjasama di bawah konsep khemah besar berdasarkan agenda reformasi dan kepentingan rakyat. Selain 4 parti komponen PH turut kini dalam blok pembangkang adalah Parti Warisan Sabah Warisan, Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Parti Sarawak Bersatu PSB Muda dan Bebas. Sementara itu, Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Johor, Muhammad Solihan Badri berkata keputusan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin untuk tidak mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gambir dalam pilihan raya negeri PRN Johor kali ini tidak akan memberi kesan negatif, terutamanya melibatkan peluang atau kempen Perikatan Nasional PN. Sebaliknya, beliau menyifatkan ianya akan memberi kesan positif kerana Mahyadin ada masa untuk meningkat dan memperkukuhkan peluang PN. Menurutnya, Presiden Bersatu itu tidak lagi perlu beri perhatian terhadap satu kawasan DUN sahaja, sekaligus memberikan beliau fokus terhadap segenap aspek jentera dan kempen PN di negeri berkenaan. Beliau yakin kepimpinan dan pengalaman Mahyadin yang telah terlibat banyak pilihan raya sebelum ini akan mampu memperolehi kemenangan. Jadi, jika ditanya sama ada keputusan tersebut akan memberi kesan kepada PN dalam PRN Johor ini, ya, memang ia memberi kesan. Ia memberi kesan yang positif, katanya ketika dihubungi pemberita. Untuk rekod menerusi mesyuarat bersatu yang dipengerusian Mahyadin baru-baru ini, beliau dilaporkan tidak akan mempertahankan kerusi Dun Gambir dan akan menyerahkan kerusi itu kepada tokoh lain untuk menerajuinya. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Puteri Wangsa, Mazlan Bujang, mendakwa dirinya pernah diboikot Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin. Bekas Ketua Bahagian Bersatu Tebrau mendakwa tindakan itu dilakukan Mahyadin sewaktu beliau menyandang jawatan Pengerusi Bersatu Johor sejak Mei 2019 sebelum jawatan itu diambil alih Muhyiddin pada September 2020. Beliau berkata demikian ketika dia ajukan soalan mengenai dakwaan Ketua Penerangan Bersatu Johor Muhammad Solihan Badri berhubung Mazlan tidak pernah hadir mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Bersatu Johor. Sebelum itu, Mazlan membuat pengumuman keluar bersatu dan menyatakan sokongan kepada Barisan Nasional BN di Kompleks Yayasan Warisan Johor. Turut sama meletak jawatan ialah setiausaha beberapa pegawai dan majoriti ahli jawatan kuasa dan juga ketua-ketua cawangan Bersatu Tebrau. Mazlan dengan yakin tidak menolak kemungkinan lebih ramai ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Negeri akan meninggalkan parti menjelang pilihan raya negeri PRN Johor. Beliau turut mendakwa ramai ahli Bersatu yang sudah keluar parti namun tidak menyatakannya secara rasmi. Malah beliau tidak mahu semua itu berlaku terlalu drastik, namun berkeyakinan besar ianya akan berlaku menjelang pilihan raya negeri PRN Johor akan datang. Niat dan kehendak Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menamatkan riwayat UMNO buat selama-lamanya telah lama disedari akar umbi. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mendakwa ia berlaku sejak rakaman audio Scheme of Things terbongkar di mana Perdana Menteri ke-8 ketika itu, Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, mendedahkan rancangan untuk menyogok pemimpin-pemimpin UMNO dengan jawatan kerajaan dan GLC.
Ketua Penerangan Bersatu Johor Muhammad Solihan Badri berkata Mahyadin berpendirian dominasi Kerajaan Barisan Nasional BN mesti ditamatkan dan UMNO yang menjadi teras gabungan itu tidak lagi mampu bangkit selama-lamanya selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Justru dengan pengakuan yang dibuat oleh Bersatu itu, Najib berharap pemimpin UMNO yang masih ingin bekerjasama dengan mereka untuk menghentikan usaha tersebut. Beliau turut mendesak mereka yang berada dalam muafakat yang masih menyeru UMNO untuk menerima Bersatu bagi berhenti daripada terus memujuk. Beliau kononnya melahirkan kehairanan kenapa UMNO perlu bekerjasama dengan pihak lain bagi memudahkan niat jahat dan hasrat mereka untuk tamatkan UMNO yang dianggap sebagai satu kerja gila. Majlis Presiden Pakatan Harapan PH masih belum menerima permohonan Perikatan Nasional PN untuk bekerjasama dalam pilihan raya negeri PRN Johor. Presiden Parti Amanah Nasional Amanah Muhammad Sabu berkata, setakat ini perkara tersebut masih tidak dibincangkan dalam Majlis Presiden PH. Katanya dalam perbincangan Majlis Presiden PH baru-baru ini, tajuk PN tidak pernah ada. Namun ada beberapa parti lain yang secara solo datang berbincang untuk bekerjasama dengan PH dan setakat ini keputusan masih belum dibuat. Turut hadir pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan yang juga pengerusi Amanah Johor dan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim. Selalu Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Johor mencadangkan penubuhan Muafakat Rakyat Johor MRJ melibatkan Perikatan Nasional dan semua parti pembangkang yang akan bertanding dalam PRN Johor. Timbalan Ketua Bersatu Bahagian Johor Baru Razwi Anwar Rusli mencadangkan MRJ tersebut terdiri daripada Bersatu, PAS, PH, Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dan Parti Warisan Sabah Warisan. Sementara itu, Muhammad berkata tiada masalah untuk Parti Keadilan Rakyat PKR menggunakan logo sendiri manakala Amanah dan DAP menggunakan logo PH, sekaligus menafikan keputusan itu akan menjejaskan kemenangan. Jelas beliau, semua pihak dalam PH menghormati keputusan tersebut dan penggunaan dua logo berasingan itu bukan sesuatu yang baharu kerana pembangkang sudah berbuat demikian sebelum ini. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik terkini. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.